Hey awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita, tanda sokongan. Terima kasih. Alright, okay, Assalamualaikum and good morning. Okay, so let's discuss another set of question. Okay, so this might be the last set, okay, for you. Okay, and we try to finish all the question, okay, today kalau boleh lah. Okay, if not, kita akan sambunglah hari esok. Esok pagi ada satu lagi kelas tutorial. So look at here, we have two charges, Q1 and Q2. Q1 is negative and Q2 is positive. 3 cm, 4 cm. So by theorem Pythagoras, kita tahu yang ni hypotenuse 3, 4, dia terus jadi 5. Okay, kalau dah hafal lah. 3, 4, 5 kan, theorem kan. Okay, so Q1 is negative 3 micro, okay, given place at C and B. So determine the resultant electric field at point A. Okay, ini sama macam soalan kita buat sebelum ni. So we want to determine the electric field strength. Okay, so at point A, first kali kita mesti lukislah dia punya direction. Okay, draw direction. Alright, so at point A here, so this is the point A. Okay, so kita tengok dulu electric field due to charge 1. So this is negative charge. So kalau kita lukis all the arrow of the electric field around the negative charge, so the arrow should be inward kan, ke arah, masuk ke arah Q1 lah, dia bukan outward. So dia akan jadi macam ni. Okay, sebab dia negative charge. Okay, kita tengok dia punya jenis charge dia. Macam tu kan, besar lah. Okay, electric field. And then positive charge, okay, at point B, dia outward, keluar macam ini. Besar kan, macam tu. Okay, alright, so at point A, so kalau saya lukis, okay, ini saya punya tadi triangle. Okay, so at point A, okay, we can draw the direction of the electric field due to charge 2, yang warna purple ni adalah itu to the left, and then the the green color, okay, which is the direction of the electric field due to charge 1 is downward. Okay, E1. Boleh ini tadi kita punya point A. Kalau ada apa-apa nak tanya, buka mic, tanya je terus. Okay, jadi sekarang kalau kita perhatikan E2 dan juga E1, okay, awak tengok E2 direction dia to the left, iaitu in X component ataupun in X direction. Okay, tapi kita punya E1, okay, direction of E1 ke bawah, downward. Iaitu kalau upward dengan downward, maknanya direction dia adalah in Y component. Okay, okay, jadi bila kita nak kira resultant electric field untuk A, resultant electric field at point A, tak bolehlah simply tambah saja E1 plus E2. Okay, tak boleh, sebab kita punya E2 in X component, EY kita pun E2 in X component, E1 kita in Y component. So yang ni tak boleh terus tambah. Okay, tak boleh sesuka hati tambah saja. Okay, so kita nak kira resultant electric field at point A, so is equal to square root. Okay, so kita ada EX, macam tu kan, EX squared plus EY squared. Okay, di mana EX tu merujuk kepada E2. Ini tadi, ini adalah E2, ini adalah nilai E1. Okay, so kira lah dulu, kira E2 dengan E1 kan. Kalau saya suka kira asing. Okay, so E2 saya adalah KQ2 over R. R2 mesti jarak daripada point A ke charge tu, square jangan tertinggal kan, kira. So E1 adalah KQ1 over, sebenarnya dia negatif kan, sebab dia direction dia downward. Itu negatif juga sebab dia to the left kan. Boleh lah nak letak negatif pun boleh, konsepnya betul dekat situ lah. Okay, masukkan nilai dia, kira kira. So dia akan jadi negatif, okay, negatif 9 exponent 9 Q2. Okay, Q2 tu jangan masukkan negative charge. Okay, jangan masukkan negative sign tu.
Okay, berapa kali dah ulang kan? Takkan tak ingat lagi? Dah banyak dah soalan kita buat. So 3 micro. Okay, R tu mesti jarak daripada point A ke charge yang kedua, iaitu 4 cm. Make sure you change to meter, wajib. Okay, so 0.04 square. Okay. Yang ni kira lah. Ni akan dapat jawapan kat saya ni. Awak tekan kalkulator. Awak dah, kalau siapa dah buat malam tadi, dia mesti boleh buat. Madam. Yang charge 3 darab 10 negatif tu Q1 kan? Salah. So 7. 7 lah. Okay, thank you. Sorry madam, madam. Thank you. Okay, so Q2 dia adalah 7 7. Okay, so positif lah. Okay. Sudah siap dah yang tu. Lepas tu kita buat yang tepi ni pula. E1, mak tak muat. Buat sikit. Okay, so samalah 9 eksponen negatif 9, sorry. Okay, Q1 tu jangan masuk negatif. So kita highlight Q1. Q1 jangan masuk negatif. Okay, so 3 micro. Okay, over distance between point A and Q1 is 3 cm. Okay. Okay, tukar kepada meter. So kat sini yang saya ada jawapannya adalah okay, 3 eksponen 7 Newton per coulomb. Okay, belum siap lagi kan? Okay, baru kita kira EA. Okay, resultant. Okay, take the square root. Masukkanlah nilai dia tadi. Okay, masukkan nilai. X kita adalah E2 which is 3.94 eksponen 7 squared plus okay, EY. Okay, okay, siap tu tambah. Apa tu jawapan dia? Akhir sekali 4 markah kat sini. 4 point. Sebab direction 2 markah. 7 total. Okay, dah siap. Okay. Tapi sebab dia kata resultant, you must mention the direction. Because this is the vector quantity. So direction, okay, theta which is the inverse tangent. Okay, EY over EX. Okay, kira masukkan nilai dia. Okay, EY dia tadi berapa? 3. Okay, untuk yang ini nanti ada juga yang tanya kan, tak masukkan dia punya negatif ke? Kalau saya kira dulu magnitude dia, the angle. So 37 degree. And then kita nak mention the below negative x-axis or below positive x-axis ataupun above positive or negative x-axis, baru kita lukis lah. So since this is negative, this is negative. Tengok nilai ni, ini itu yang mewakili x component. So x is negative, so y also negative, right? Okay, so kita pun lukislah negative to the left. So EX kita adalah to the left, EY kita adalah downward. Okay. So kita punya resultant E in this direction. So angle yang kita ni mesti rapat kepada X component which is 37 yang kita kira tadi, 37. Okay. So we know that this is positive X and this is negative X. Okay. So dah siap lah kat situ. So jawapan dia 37 degree below. Below negative x-axis. Okay, dapatlah jawapan dia kat situ. Ke 6 markah. Boleh Yang inilah untuk sikit, untuk soalan ni lah dia bagi kat sini 6 markah. Okay. Markah tu tak payah hafal lah. Awak tak payahlah nak hafal cara nak ni kan. Penting tulis formula, masukkan gantian dengan betul, sign positif, negatif dan jawapan akhir unit. Soalan objektif dulu tak ada unit kan. Dah siap unit ABCD. Kali ni mesti letak unit. Alright, settle question number 1A. Okay, kita gerak laju sikit. Okay, question tak muat kat sini, saya letak kat sebelah lah. 1B. Kita buat kat tepi ni lah. Tepi ni, okay 1B. Okay, ada 4 markah dekat sini. Alright, besarkan sikit. Alright, so this is 1B. Okay, so two parallel plate oppositely charged plates
30 millimeter. Okay, 30 millimeter, so means that D. So D is given 30 millimeter. Yeah, so check kalau saya terkeluar kan. Okay. And then the electric field strength is given 1.2 volt per meter. Okay, so kita tahu formula E and E is equal to V over D. Kan? Sekejap bagi dia masa sikit. Okay, E is equal to V over D. Okay, kalau untuk yang parallel plate, kalau perasan kita guna unit untuk electric field volt per meter sebab based on the equation V over D. Kan, kita tak, kalau between two charges, okay, 2 point charge, kita akan guna electric field E at a point, unit dia adalah Newton per coulomb. Perasan beza sikit. Okay, so based on this equation, the unit is volt per meter. So that one is the electric field strength E lah. Okay, so kita nak kira 4 markah saja, very simple. Okay, potential difference between the plates. So V is equal to ED. Okay, masukkan sajalah markah gantian 1 dan juga markah akhir lah, 2 markah saja. Okay, pastikan D tu millimeter, power of negative 3 bukan power of 3. Okay, so V is equal to 36 exponent negative 3. Okay, kalau ditinggalkan macam ni je pun dah betul. Sebab ada juga yang tanya, ataukah nak kena tulis dalam standard form, which is 3.6. Ada yang tanya, ke 3.6 dan 3.6 exponent negative 2. Mana-mana pun boleh lah, ni betul lah ni. Ni dah full mark lah ni kalau macam ni. Okay, kalau macam ni dah full mark dah. Mana-mana Okay, so finish that one. And then question number 2, electric force on a stationary electron located between the plates. Okay, so kita nak kira electric force lah. Okay, on a stationary electron. Okay, terus sajalah ini F is equal to QE. Okay, kalau saya lukis, kan, saya ada positive plate here, okay, and negative. Yang ni awak kira dulu F is equal to QE. Kalau saya masukkan nilai dia, so E tadi 1.2, so electric force 1.92 exponent negative 19, unit dia Newton. Okay, so this is the answer. Okay, so kalau berdasarkan ini, kalau dia kata stationary electron, okay, so electron, so electrostatic force should be upward, right? Kan? Okay, so question number 2, 3 markah saja from chapter. This one is from chapter 2 Okay, we just want to calculate what is the thickness of the Teflon. Okay, saya letak kat atas ni lah. Alright, so question number 2. So given that the dielectric of a parallel plate capacitor is to be constructed from Teflon, okay, that completely fills the volume between the plates. The area is given. Okay, maknanya macam ni lah. Kan, it's positive plate. So let's say kita ada negative plates. Okay. Cuba besar, jauh sikit. Okay. Positive plate and negative plate contohnya. Okay. Positive, negative. Okay. So, the area of each plate is given 0.5 meter squared. Given, untuk soalan ni, tidak semestinya akan masuk soalan capacitor in series and parallel. Tidak semestinya lah. So, buat 3 markah je untuk chapter ni. So, dia ambil salah satu sajalah subtopik. So, given the dielectric constant for Teflon. Okay, dielectric constant, okay, 2.1 ni adalah apa? Ini yang you kena ingat. Dielectric constant dia adalah epsilon R untuk Teflon. Okay, so 2.1. What is the thickness of Teflon if the capacitance is to be 0.1 microfarad? Okay. Masa tengah ni maksud dia dah ada Teflon lah. Lebih kurang So kita lukis. Dia ada dielectric material. Okay.
So that dielectric of paraplate capacitor is to be constructed from Teflon that completely fills the volume. Okay, volume between the plates. Macam tu lah. Okay, ini just nak tunjuk lah. Okay, so ada, kita boleh kira lah, maknanya kita tahu formula asal. Sekejap, kalau kita tahu C, okay, yang ni adalah without. Without, kita recall balik. Kalau without dielectric, so formula capacitance is equal to epsilon naught A over D. Okay. And with dielectric, okay, saya akan letak C prime lah. Okay, macam kelas sebelum ni pun saya akan tulis macam tu. Epsilon A over D. Okay, nampak beza dia. Ni. Okay. So, for this one, epsilon, okay. So, it is equal to E epsilon R darab epsilon naught. Okay, pandai. Betul. Okay. Epsilon kena sama dengan dielectric constant untuk material tersebut. Okay. Okay, darab dengan epsilon naught. Okay. So sekarang kita nak kira the thickness. The thickness tu D lah. Kita nak kira D. Okay, the thickness macam ni, jarak dia D. Sebab tu saya lukis macam ni. D tu kita nak kira. Okay, so D is equal to, saya tulis balik lah, C prime is equal to epsilon R epsilon naught A, okay, over D. Okay, so D baru kita masukkan nilai dia. Epsilon R is 2.1. Okay, epsilon naught check kat depan berapa dia punya constant. Okay, okay, 10 power of negative 12. Area tu, okay, sama juga. Area ni selalu yang jadi perangkap awak kan. So check. So meter squared, so tak ada masalah, terus masuk. And D pun sama. D nak cari apa tu? C prime. C prime. Okay, so C prime kita 0.1 lah. Okay. Maknanya saya akan letak C prime ni, ini merujuk kepada capacitance of capacitor with dielectric material. Kan? Yang ni kita letak C naught. C naught, okay. C naught adalah without dielectric material. Maksud dia apa? Fill with air. Okay, itu secara mudahnya lah untuk you ingat. So yang pentingnya ni lah. Ni kena ingat ni. Okay, formula ni. Ataupun dia dah bagi kat depan tu, kena tahu macam mana ataupun bila nak guna. Okay. So D is equal to 9.29 exponent negative 5 meter. So terus dapat 3 markah lah. Okay, kat sini. Okay. Boleh Okay, so finish question number 2. Kita laju. Okay. Harapnya you dah buat lah malam tadi. Okay, number 3. 3A. Okay, question number 3 kita ada 12 markah. 3, 6, 3. 12 lah. Okay, so question number 3A. Okay, so here, look at here, we have 3 bulbs, okay, PQR. And then this is the battery and kita ada apa nama ni? Switch. Okay. So bila kita ada bulb, maknanya kita ada R lah, R1. Kan? Kita letak RP, RQ resistance from the bulb. Okay. Alamak, ini RR bolehlah RR kan. Okay. So when switch S is closed, kita tengok dekat sini. Kalau switch S ni open, cuba perhatikan. Kalau switch S ni open, kita nampak wire yang tengah ni tak berfungsi lah. Okay. Dia macam ni asalnya, current I. Kalau switch tu terbuka, dia macam inilah I dia. Okay, yang colour hijau tu. Okay. Tapi kalau switch S close, okay. Nampak tak? Perasan tak dekat sini? Kat sini, jalan yang kat sini yang saya highlight yang warna biru ni, dia tak ada resistance, dia tak ada halangan. Kan? Jadi current, okay, current will flow from the positive terminal here. Okay. So dia akan lalu dekat sini. Terus. Okay, dia akan sini. Nampak tak? Okay. Sebab apa? Sebab sini dia tak ada apa-apa resistance. Boleh?
Okay, so kalau kita nak kira effective resistance, okay, when switch S is closed, so dia akan jadi R effective. Dia akan jadi 2 ni je lah yang efektif. Ni, kita kira yang ini. Okay, yang ini kita tak kira. So dia akan jadi R is equal to, okay, they are in series. Dia terus saja RP plus RQ. Okay. Sama dengan 24 ohm. Okay, itu satu. Kalaulah soalan tu kita ubah positif terminal, okay, kita ada R1, lepas tu kita ada switch here, and then kita ada another R. Ni pun ada R. Kan? Okay. So kalau switch S is closed, macam tu lah. Okay, kalau dia open, kita tengok kalau dia open dulu. R1, R2, R3, R4. Okay. So kalau switch S is open, kita nampak current dia mesti lalu kat sini je lah. Dia akan lalu dekat R1, R2 and then R3. So patah balik ke negative terminal. Okay. So kita punya effective resistance akan jadi R1 tambah R2 and then plus R3. Okay. Tapi kalau switch S, sebab dekat sini ada R4, when switch S is closed, okay, maknanya dia switch on lah, dia close. Okay. So circuit ni nampak, current dia mesti bagi 2 sebab sini ada resistance. Okay, sini ada resistance, sini pun ada lah. So kita kena kira total. Okay, kita kena kira total. This is parallel. Okay, R3 and R4. R3 and R4 are parallel. And then kita kena kira lah asing. Ini sekiranya kalau soalan tu ada resistance dekat sebelah switch tadi. Okay, so dia akan jadi macam ni. So dia akan jadi R1, R2, ini akan jadi R34. So finally kita kena total up lah yang ini. Okay, they are in series. Okay, macam tu bezanya. Menarik juga soalan ni. Okay. Sebabnya sini dia tak ada. Sini yang soalan ni dia tak ada resistance. Okay, so current dia akan lalu. So jalan yang ni dia akan lalu kat sini lah. Jalan yang paling mudah yang lalu. So effective resistance yang ini. Okay, kita kira yang ini sahaja. Alright, so 3 markah dekat situ. Okay, so markahnya dia akan ada dekat sini lah. K1 konsep. Maknanya student tu tahulah dia tak perlu tambah resistance dekat bulb yang R tu. Okay. Lepas tu dia gantikan dengan betul, so jawapan dengan unit yang betul. Okay, so ni antara soalan yang baru jugalah kita jumpa kan. Yang style dia lain sikit. Okay, so next question number 4. Ada tanya apa-apa? Okay, ni saja je saya tambah sebagai revision beza dengan yang inilah perbezaan. Yang ini saya tambah R4. Okay, ada apa-apa nak tanya? Penat ni cakap seorang-seorang kan. Okay, this one pula B. Okay, tengok yang B ni pun menarik juga. Instead of calculate all the currents I1, I2, I3, dia bagi dulu nilai I2. Yang tadi tu kan, yang diagram yang Madam lukis tu, kalau saya punya when the switch is closed, kalau saya punya effective resistance adalah saya buat R1, R2, R4 itu series. Lepas tu tak boleh. Sebab kalau kita lukis current, mana? Okay. Kalau saya lukis current ni, awak kena consider ni. Dia akan split dekat sini. Ni yang purple dengan yang biru. Awak tak boleh buat yang depan dulu. Apa-apa buat yang belakang dulu. Combinekan dulu yang parallel. Cari dulu R34. Lepas tu baru combine series. Boleh? Tak boleh buat yang depan series, lepas tu baru nak parallelkan dia. Kalau start apa-apa circuit daripada combination yang belakang ni, simplify supaya dia jadi yang paling simple macam ini. Boleh? Okay. Sebab kalau you kata you buat yang depan ni dah salah dah. Wan Kang. So dia akan jadi R1, R2 tau. Current dia yang ini, yang warna hijau ni. Kenapa dia nak series dengan R4 pula?
Okay, R1, R2 dia tak series dengan R4, dia series dengan combination of 3, 4. Sebab tu saya lukis current ni, yang ni colour hijau, yang ni adalah current yang warna biru. So kita tak boleh kata mereka series. Buat ni dulu, lepas tu buat belakang Dia akan jadi salah lah, jawapan dia akan lain. Boleh? Okay, madam. Okay, jadi yang B pula, okay kita tengok yang ni pun menarik juga. Dia suruh kira pula R1. Tapi caranya awak jangan panik lah, sama je caranya. Okay, mesti you apply Kirchhoff rule. Okay, yang pertama dan yang kedua. Okay, so kita tengok dulu. Ni apa ni dia tanya, determine I1, R1 and epsilon 2. Sorry, EMF 2, sorry. EMF 2 EMF 1 dia dah bagi ni, labelkan dululah. EMF 1, 10, 10 volt. And then we have R2, 2 ohm, and then R3, 3 ohm. I3 tak tahu, I3 dah ada. Okay, I2 pun dah ada. Okay, yang tak tahu adalah I1. Okay, I1, R1 dengan EMF 2. So tu yang kita nak carilah. Okay, so kita pilih dulu junction kita. Arrow of the current, semua dia dah bagi. So arrow of the current, let's say I choose this as the junction. Okay, so we start, okay, the first rule at any junction. Okay, saya jawab soalan, saya tulis satu-satu. So bila awak jawab soalan, awak buat tu ikutlah flow dia. Maknanya you tulis dia punya rule and then equation kalau ada equation. Jangan main terus ada nilai je. Terus ada nilai terus masuk terus tekan calculator kan. Tak boleh lah. Tulis apa yang you nak buat tu So dekat junction ni, current I1 dengan I2 yang masuk ke dalam junction ni. I1, I2. I3 daripada sini kan. So dia keluar lah. I3. Ni I3. Okay. So dia akan jadi I1 plus I2. Bukan I1 plus I3. Siapa yang into the junction? I1 plus I2. Okay. Equal to I3. Okay. So boleh tak settlekan? Senang je kan? Sebab kita nak cari I1. Dah ada dah nilai I2 dengan I3. Masukkan saja. This is very simple. Okay, ni lagi senang daripada soalan kalau dia suruh kira I1, I2, I3. Sebab dia dah terus dapat nilai. I2 tadi 2 kan. So, I1 terus dapat nilai 1 ampere. Unit jangan lupa. Okay, dah siap. Okay, settle. So, R1, okay, kita nak kira R1. R1 duduk dekat mana? R1 duduk dekat loop yang atas. Kan? Lepas tu kita nak kira EMF tu. EMF tu pun duduk dekat loop yang atas. Tapi nak kira EMF tu boleh juga kita guna loop yang bawah. Okay. Kalau saya tengok loop yang bawah ni semua nilai kita dah ada. Kecuali EMF tu. So saya akan buat kira EMF tu. Okay. So kita lukis dululah. Okay, kita nampak kita lukis small arrow yang saya selalu pesan. Small arrow tu saya lukis dekat positive terminal. Keluar. Kita tahu current supposedly out from the positive terminal. Okay. So, bila saya nak lukis saya punya loop, okay, saya akan tengoklah EMF saya. Ada satu je EMF, so saya follow saja that one. Okay. So now let's use a loop 2. Okay. So loop 2 total EMF. Dekat loop 2 darab dengan total IR. So loop 2, loop yang bawah tu hanya ada satu sahaja EMF tu. And then you can see kita follow dia punya direction of the small arrow here. So this is same direction. Bila same direction dia akan jadi positif. Okay, positif. So kita tengok pula ada berapa dekat loop yang bawah ni. Ada berapa dia punya resistance? Ada 2. R3 and R2. Okay, kita tengok pula ni R3. Same direction tak dengan loop? Same direction. I3 sama direction dengan loop yang kita lukis. So dia akan jadi IR. So dia akan jadi I3 R3 positif. Positif I3, R3. Okay. And then plus, sama juga R2, I2. I2 yang lalu dekat R2. Sebab daripada sini kan. Takkan I3 pula tiba-tiba. Tak boleh main ambil je. Okay, kita tengok sini. Siapa yang lalu dekat sini? Okay, I2. Okay. So, positif ke negatif? Positif since I2 same direction with the loop here. Okay. So, I2, R2. Positif. Okay, so bolehlah kira I3 dah ada,
R3 pun dah ada, I2 kita dah kira, dia bagi kan, 2, R2 pun dia bagi. Okay, so dapatlah jawapan dia adalah 9 tambah 4, so jawapan dia 13. Okay, dah selesai. Okay, lepas tu nak kira R1. R1 dekat loop yang kat atas, gunalah loop 1. Okay, so dia akan jadi EMF. Ya Allah, sekejap Satno, IR. Okay, sama jugalah. Cumanya lukis dulu. Lukis dulu small arrow dekat atas kecil tu, positif. Terminal untuk EMF 1. Lepas tu lukislah loop awak. Loop awak nak ikut arah mana. Kalau saya selalu pesan, kalau nak lukis loop, saya suka lukis follow arrow kalau nilai EMF tu lagi besar. So kalau yang ini 10, yang ini 13 kan. EMF tu tadi 13. Saya akan follow arrow yang ni lah. So loop saya akan macam ni. Okay. Anti-clockwise. Loop saya akan jadi macam ni. Okay. Alright. So jadi dekat sini kita buatlah. Okay. Tengok EMF tu, arrow dia sama. So positif. EMF tu plus. Okay. So EMF 1. Ini ke kanan. Ini ke kiri. Loop kita ke kanan. So opposite direction. So plus negatif EMF 1. Okay. Ni kita dah buat satu-satu banyak kali dah ni. Okay. Sekarang sama juga resistant. Resistant yang lalu dekat R1 adalah I1. Tetapi I1 ni opposite direction. Dengan loop yang kita lukis. So I1 is downward. So this one is upward. Kan? So opposite direction. So dia akan jadi negatif. Okay, negatif I1 R1 tambah gerak pula dia. Okay, yang ni I2 same direction dengan loop. Okay, I2 same direction dengan loop. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul. Yang awak dengar saya cakap ni awak tengok betul ke tak betul? Kalau awak rasa tak betul, rasa macam tak betul lah, cakap lah. Kan? Kalau betul sudah positif, sudah I2, so R2. Okay, so ini yang penting ni, negatif ni. Okay, dengan yang ini tadi. Kalau student tak letak, akan salah lah calculation dia. Okay, so dah akan jadi, kita kira R1 kan, negatif I1 kita dah tahu. Okay, kita kira tadi 1. I2 kita dah dapat 2. Okay, therefore kiralah. Okay, 3 negatif R1 tambah 4. So R1 sama dengan 1. Betul tak? 1 ohm. Okay, so this is the answer. Senang je sebenarnya. Saya buat lama sebab saya explain kat awak kan. Okay, so dah siap yang tu. Okay, tengok yang ni pula. Dia kata, if the wire is cut off at X. Potong ni wire ni. So, tengah ni kosong lah, tak ada. What is the current flows through R1? Okay, R1. Okay, so kita lukis balik. Okay, kalau saya suka lukis balik lah. Kenapa? Bila kita jawab soalan, kita tengok. So, kita lukis balik. So, dia akan jadi macam ni. Hanya ada EMF 1 saja. Kan? EMF 1 kita 10. Lepas tu kita ada R1 1 ohm. Tengah tu kosong dah, tak ada dah. Sorry, R3. R3 tadi berapa dia bagi? 3. Okay, jadi dia dah jadi series dah. Dia nak suruh kita kira current. Okay, current. Okay, so kita nampak current inilah. Series circuit. Okay, sebelum kita kira current, guna formula V is equal to IR. Kita cari dulu berapa kita punya R total in the circuit. Sebab resistance kita ada 2, bukan ada 1. 1, 2. Okay. So R total is equal to resistance in series R1 plus R3 terus. 1 tambah 3, 4. Okay. So therefore, kita nak kira current that pass through R1. Okay. Sebab mereka adalah series. Tak kisahlah kalau soalan tu tanya current flow through R1 ataupun current flow through R3. Okay, caranya samalah sebab current yang lalu dekat R1
adalah current yang sama lalu dekat R3. Okay? So dah akan jadi V over R total. Boleh? So V kita ambil EMF 1. Jangan ambil EMF tu sebab dah potong wire dekat tengah tu. Okay? So R total kita 4. So jawapan akhirnya adalah 2.5 ampere. Siapa yang dia buat malam tadi, you boleh check. Okay, awak buat tu betul tak? Awak sendiri rasa kepuasan awak jawab tu. Kalau tengok saya buat memang senang. Kalau you buat dulu, lepas tu check. Lagi-lagi kalau you cuba set masa 2 jam buat. Kan? Tengok berapa markah you boleh dapat. Okay, dah settle. And then C. C ini soalan potentiometer. Kecilkan sikit tak muat. Okay. Ini dah settle. Sekejap Okay, kita menggunakan ruang sebaiknya. Okay. So, figure 4. Okay, figure 4 shows potentiometer with a sliding wire OS. Okay. Kita ada wire OS of length 100 cm and the resistance is 2 ohm. Okay, length of OS, dia kata 100 cm wire ni. Okay, dan dia punya resistance of the whole wire OS tadi, sepanjang-panjang tu, total resistance dia 2 ohm. So, the EMF of cell B is given. Kita tulis kat sini. Okay, tulis dekat dalam soalan. Conteng kita soalan. Okay. So, dia kata when the current that pass through the galvanometer is 0, IG is equal to 0. LOY, kan? LOY 40 cm dan LOX ni adalah 56 cm. Okay. Menarik kat soalan ni. Nampak macam susah tapi tak pun. Kan? So, yang ini tak ada dah lah. Ni. Maknanya sekarang, kita punya total ni adalah ini. X ni. 56 cm. Yang belakang ni tak ada lah. Tak ada cerita dalam belakang ni. Okay. And then the balance length, maknanya bila kita slide kan, kita punya joki ke kiri, ke kanan, sampai satu point kita jumpa at point Y, okay, current yang pada galvanometer tu bacaan dia kosong. Okay, so maknanya dia bagi tahu balance length of OY is 40 cm. Okay. Okay. So kalau you tengok pada list of equation yang saya bagi, kan, kat depan tu apa yang kita boleh guna. Okay, kalau tak ada kena hafal, kalau ada boleh terus pakai. Ada tak bagi kat depan? Tak ada ada. Okay, equation yang ini. Tak ada lah yang ni. Tapi tak apalah, kita boleh je tulis. Okay, equation yang diberikan yang ini. EMF1. Okay, bolehlah guna ni. Ni boleh guna terus. EMF1 okay, over EMF2. Ini ada kat depan. Ini saya salin kat depan. Maknanya kalau awak sebagai calon yang tengah menjawab, you salin yang kat depan ni. Pakai yang ini. Okay. So EMF1 adalah EMF at A lah. Ini EMF at A. Kan? Dia bagi tak? A tu dia tak bagi Dia suruh kira Dia suruh kira ni potential difference across OX, iaitu VOX. Okay. Potential difference across OX, this one, adalah VOX lah. Ini. VOX mesti adalah potential difference yang ini. EMFA. Sebab current akan lalu dekat atas saja. Current. Kan? Sebab itu bacaan galvanometer bawah ni kosong. Okay. So kita nak kira berapa voltage. Voltage across OX. Okay. Sebab OX ni wire, okay, yang panjangnya 56 cm, dia ada dia punya resistance. So seolah-olah ini adalah internal resistance, external. So OX ni adalah external resistance. So maknanya kita nak cari terminal. Kan internal resistance kan tak ada kan? Gelap pula. So dia adalah terminal voltage lah. Okay, so kita nak cari yang ini, E1, EMF1. Awak gantilah. A over EMF2
EMF2 mana pula? EMF2 ini merujuk kepada ini. OY. Sebab kita tahu, okay, konsep dia, when current equal to 0, IG equal to 0, voltage OY akan sama dengan voltage EMFB. Here, EMFB. So kita dah tahu dah VOY kita adalah 2 volt. Okay. So, macam mana kita nak guna formula yang diberikan dekat depan ni? So ini adalah EMF1 merujuk kepada ini, EA. So kita tahulah EA ni adalah V lah, voltage. Okay, EMF ni adalah voltage across the whole wire from O to X. Bukan daripada O to S. Okay, sebab dia sampai sini je, sebab itu saya padam yang belakang ni. Okay, so saya akan letak ini adalah B. Okay, L1. Okay, kita ada L1 mesti rujuk kepada EMF1 tadi, the whole wire, length daripada O ke X. So LOX over L2. L2 adalah the balance length. Kan kita tengok sini. L2 adalah O to Y. So LOY. Kan? Ini equation ini kita dah simplify from the derivation. Okay, kita dah buat derivation panjang, kita simplify. Okay, finally the ratio of EMF1 over EMF2 bila bacaan galvanometer kosong akan sama dengan ratio of L1. L1 itu adalah total length of the wire yang ini. Kan? Menarik juga soalan ni, kan? Okay, sebab dia tak guna yang belakang ni. Dia bagi tadi 100 cm tapi ini 56 saja. Okay, LOX over LOY. Y ni adalah balance length. Okay, so kita boleh masukkanlah nilai. Okay, kita nak VOX. Kalau saya gantikan VOX over EMFB. Okay, EMFB 2. LOX saya adalah 40 cm over OY 56 cm. Okay, so bolehlah kita cari terus. Okay, kiralah jawapan dekat saya sini adalah 2.8 volt. Cuba kira, betul tak? Saya tak tengah kalkulator kalau takut skema jawapan salah. Betul? Sama tak? Madam, yang itu LOX itu 56 kan? Saya terbalik tu saya terbalik lah. Saya pula yang careless ni, 56. Terbalik 56 over 40. Alright, very good. Okay, so the answer is 2.8, betul Okay. So ada apa-apa nak tanya tak ini? Saya rasa soalan ni senang je. Sama saja you guna formula yang diberikan. Tapi dia bagi you sikit confusion of the whole length OS ni. Maknanya student tak boleh masukkan L1 ni, nilai L1 ni you tak boleh masukkan 100. Kalau masukkan 100 salah. Kan? Sebab dia tak tengok circuit ni, dia sampai sini je X. Ini dah belakang ni dah tak ada cerita dah. Boleh Okay. So settle. Okay, ada masa lagi ni. Kita cubalah. Tak sempat pun habis ni. Okay. Okay. So question number 4A. Okay. So we have a solenoid 707 turns, has a length of 12 cm and diameter this one. A current flows. Okay. Okay. Jadi kita ada solenoid. Okay. Satu je lah. Okay. So bila kita cerita ini, kita tahu soalan ni automatically kalau dah buat banyak soalan, kita tahu ini berkaitan dengan self-inductance. Okay. Self-induction. Self-induction. So you tengok pada soalan number 1, find the inductance of the solenoid. So we want to calculate the self-inductance of the solenoid, iaitu L. Kan? L sama dengan berapa? Okay. So ini kita dah buat juga soalan semalam, sama je lebih kurang. We have the number of turns. The length is in centimeter, make sure you change to meter. Okay, so dia bagi dekat sini diameter. Nampak perangkap dekat situ dia punya diameter. Okay, so diameter dia tu kita akan guna untuk kira area. Okay, so area. Okay, bila you guna diameter, ni saya dah ulang banyak kali kan. Awak tulislah area equal to, you tahu diameter kena darab 2. Pi d, you buat pi d
Kan dia pi R kan dia pi R squared kan. Dia tahu R tu kena bagi 2 diameter tu square. Okay, bila dia tulis, ini yang perangkap yang selalu student salah. Pi D squared over 2 dia buat. So jadi over 2, you tengoklah you kan dah kuasa 2 the whole thing. So dia over 4. Kira betul-betul. Melainkan kalau you dah kira R siap-siap kat sini. R 3.2 divide 2. So 3.2. So 1.6 cm. So kalau you dah calculate siap-siap, that one okay. So A is equal to pi R squared terus. Okay. So senang lah, selamat sikit. So if you use the diameter, so pi D squared over 4. So D is 3.2 cm over 4. So area tu kena betul lah. Kira. Kalau kira asing pun boleh juga ni. Kira dulu area buat satu-satu. So 3.2. Ni D squared ni. Squared jangan tertinggal. Saya highlight kat sini. Squared. 3.2 eksponen negatif 2 squared. Darab pi bagi 4. Okay. 8.042. Apa ni? Highlighter pula. 8.042 eksponen negatif 4 meter squared. Kan? So current pula dia dah bagi. Okay. So untuk soalan nombor 1 ni, dia senang je lah. We just use equation L. Check dekat depan, dia dah bagi dah tu. L of the solenoid mu naught n squared A over L. Ambil dia semula kat depan. Masukkan nilai dia. Apa jawapan dia tu? Masukkan nilai, you akan dapatlah jawapan dia adalah 5 times 10 power of negative 3 Henry. Okay, check dengan yang you dah buat. Siapa dah buat, dia tahulah betul ke tak betul. Okay, and then calculate the energy stored in the solenoid. Okay, question number 2, U lah. Half Li squared. Macam biasa, macam semalam. Sama macam soalan semalam ni. Kan? Bila kita dah buat banyak set soalan, kita nampak soalan tu macam berulang kan? Sama je. Lebih kurang. Okay, takkanlah banyak-banyak soalan you buat. Awak dah tak boleh apa? Maknanya tak bersedia lagi kan? Dah banyak dah soalan kita buat. Okay, so itu jawapan dia lah. Settle. Lepas tu number 3. Okay, number 3. Apa sebab ni? Okay. If a coil of 100 turns is one at the center of the solenoid, calculate the mutual inductance. Ni soalan ni sebiji je soalan semalam je ni kan. Kan ni asal. This is primary. Okay, so dia kata dia ada satu lagi. And this one is N is equal to 770 turns. Awak anggap je lah banyak tu selukis. Okay, betul kata ada satu lagi yang kat sini. Kalau hijau ni, saya letaklah ni N1. Kalau hijau ni saya letak N2 100 turns. Okay, so kira je mutual inductance. Ada tak formula kat depan? Ada. Masukkan je nilai dia. Mu naught 4 pi eksponen negatif 7. Lepas tu N1, N2. Masukkanlah nilai dia. Area tadi kita dah kira. Okay, the area tu area apa sebenarnya? Dia area yang kat sini ni. Area yang lilit tu. Saya lukis ni besar pula kan. Dia patutnya dia lilit betul-betul pada solenoid tu. Okay. So A is equal to 8.042 eksponen negatif 4. Okay. And the length of the solenoid is given 12. Power of negative 2. So dapatlah 6.48 times 10 power of negative 4 Henry. Okay. So this is the answer. Okay. And then settle A. Let's look at B. 3 markah. Okay. Alright. So B, we have P and Q solenoid. Solenoid lah yang lebih kurang sama lah kan. Di mana P ada 350. Ni sama. Sama ke dengan soalan tadi? Sama tapi formula kita pakai tengok kita lihat soalan dulu. Okay, the number of turns, let's take out all the information first. And P 350 and Q 180. Okay, so dia kata
a current of 1.4A in coil P. So saya akan tulis IP 1.4 ampere. Okay, produce an average flux. Average flux ni produce dekat mana? Dekat solenoid P kan? So kita keluarkan maklumat dia. Average flux 96 microweber. Okay, through each turn of P and average flux. Okay, this one is Q. Kita keluarkan semua maklumat dia. Okay, calculate the self-inductance of the solenoid P. Okay, kita nak kira solenoid P dulu. Punya self-inductance LP. Okay, you check dekat depan. Okay, ada equation L is equal to N. N ni N apa? Mestilah NP. Ini mestilah P punya over IP. Okay, masukkan je nilai dia. Kan? So dah akan jadi 350. Jangan salah masuk pula. Jangan masuk 180. That one for Q. Okay, so 96 micro. Negative 6. Okay, bahagi dengan current 1.4. Okay, so the answer here. Okay, 24 exponent negative 3 Henry ataupun you can write as 24 millihenry. Unit dia betul Henry L. Kan? Iaitu apa, inductance. Unit tu saya selalu pesan sebab kalau hilang markah dekat unit rugi awak buat dah betul dah tapi unit tak ada. Okay, and then number 2 we can calculate mutual inductance. Okay, mutual inductance between coil P and Q. Okay, untuk soalan mutual, untuk yang mutual ni dia tak bagi tahu equation ni kat depan. Okay, tapi you kena ingat, kena pakailah M, mutual inductance. Okay, mutual inductance in Q, coil Q due to siapa? Due to current yang ada dekat P. Nampak kan lebih kurang sama kan equation ni? Ni equation ni ada kat depan. The one is given. Yang ni you tolong ingat pula. Ingat. Kan. Ingat yang ini. So the mutual inductance in coil P, solenoid P, ni bagi soalan solenoid kan. Okay, mutual inductance in solenoid P. Okay, mutual inductance in solenoid Q due to current flow in solenoid P. So current just flow in solenoid P sahaja. Okay, so this one IP. Tapi the number of turns here and Q, this is the magnetic flux through each turn of Q. Okay, so you masukkan nilai dia lah. 180, so 54 micro over the current in solenoid P 1.4. Okay, so the answer is 6.94 okay, millihenry. Okay, so this is the answer. So 3 markah plus 2. Okay. Alright, so finish that one. So let's proceed to question number 5. Okay, ini pun 2 jam baru sampai separuh discuss kan. Tapi kan 5, 6 tak tahu sempat ke tak. So ada sejam je lagi. Okay. Alright, jom kita baca soalan A. Sekejap Okay. Number 5. Okay. Alright, question number 5. So here we have a light bulb. Okay, light bulb is labeled as 60 watt, 240 volt RMS. Okay, voltage. Okay. So maknanya ni ada salah lukis. Kurang Ini bulb dia. Okay. Kita tahu dia ada resistant kan. Okay, bulb tu dia ada dia punya resistant. Tapi nilai dia kita tak tahu. Soalan suruh kira. Okay. So this is alternating current. Okay. Tapi dia dah bagi tahu bulb tu kita label sebagai 60 watt. Okay. That means the power dissipated. Okay, in a bulb is equal to 60 watt. Okay, ini yang paling penting yang student kena faham. Maklumat yang kita boleh dapat daripada situ. Okay. And then V
The bulb is also labeled as 240 volt VRMS. So dekat circuit ni kita tak ada combination pun dengan C, dengan L. Okay, kita hanya ada R saja, resistant. So soalan ini berkaitan dengan pure R circuit. Okay. So sekarang kita tahu V kita, V yang dilabelkan situ adalah VRMS. 240 volt. And then saya selalu pesan, kalau pure R, VRMS 240 volt, alright. Kalau saya tanya awak, what is the voltage across the resistance? Okay, samalah. Kan kita dah discuss semalam. Samalah sebab ada satu je. Ada satu je resistant. Tak ada capacitor, tak ada inductor, tak ada. Okay. So, kalau macam ni, kalau saya tanya, kita ubah tanya, what is the voltage across the bulb? Kan? Ambil je lah jawapan dia. Dah bagi dah jawapan dalam soalan. Itu dia. Okay. Tapi soalan tak tanya tu kan. Okay. Kita kira ni. Peak current that flows through the light bulb. Okay. So kita nak kira peak current. Iaitu I0. Okay. So kita dah ada VRMS. Kan. Kita ada power. Okay. Kita nak guna formula apa ni? Kalau guna formula power. Okay. Jom kita tulis dulu formula power. Kan power is equal to, kita tahu I squared R. Tapi R tak ada. Okay, R kita tak ada. Tapi kita kena tahu where, okay, V RMS is equal to IR. Kita boleh gantikan. Nampak tak kat situ? Ini tak ada ni. Macam mana nak buat? Kan? So kita dah ada dah nilai. Kan? Saya tulis semula P dissipated. IR saya adalah V lah. V RMS. Okay. Nampak tak? Okay. So sekarang kita dah boleh cari I RMS. Tapi baru dapat I RMS which is equal to. Okay. Betul tak? Kira dulu I RMS dia berapa. Tekan kalkulator. Power tadi dia dah bagi tu. V RMS. Apa tu? V RMS 240. 0.25. Okay, betul lah. Tapi bukan tanya RMS. Cari dulu IRMS untuk mencari I0. Kita belum settle lagi tu. Dia tak tanya IRMS, dia tanya peak current. Okay, so 60 divide 240 is 0.25 ampere. Therefore, I0 equation kat depan dah ada, guna saja semula. Kan? Equation dah ada, gunalah. Kan? Ini. Okay, so cari jawapan dia. So I0 0.35 ampere unitnya. So dah dapat jawapan. Alright. So finish. And then resistance of the light bulb. Ini pun simple. Kan dia 3 markah. Untuk cari I0 tadi 2 markah. So panjang sikit kerja dia kan. Nak cari I, RMS. 2 markah. Tapi yang ini you just use the formula sahaja. Okay. Where V RMS is equal to IR. Straightly use. Sebab ini pure R. Kalau ada combination dengan C dengan L, tak bolehlah tulis V RMS equal to I RMS R. Dia akan jadi I RMS Z. Tapi sebab ini satu sahaja kan. So kita guna. So R is equal to V over I. V tadi 240. I RMS kita dah kira dah tadi. 0.25. Okay. So dapatlah jawapan. Nampak tak jawapan dia? 960. Sama tak? Sama tak yang awak buat? Ke awak tak buat? Menonton saya buat lebih mudah daripada buat kan? Macam itulah. Nanti rasa jawab exam pun senang. Betul lah. Okay, 5A finish. Okay, sikit lagi. Alamak, bateri saya nak ambil sekejap, saya pasang sekejap. Okay. Sekejap Okay, B pula. Okay, B. So let's read the question. Okay, an AC generator is supplying an RMS voltage
The frequency of this one to LRC circuit. Okay. So the inductive reactance, so this is XL. Ini bukan L, this is XL. XL is given. The resistance also given. The capacitance, the capacitive of the capacitance is also given lah, 8.6. Kan semua dah bagi kan? Keluarkanlah dulu maklumat dia. Okay. Keluarkan dulu banyak tu, you tulis. So VRMS 220 volt. And the frequency is 45 Hz. And then, kita ada XL, 13.4 ohm. And then, kita ada R, 22. And then, kita ada XC. Okay. Dah ada semua, takkan kita tak boleh nak kira impedance kan? Okay. Kira saja terus. Z is equal to, question pun dah ada kat depan. Ini markah free saja, satu markah. Cuma jangan careless tekan calculator sajalah. Masukkan semua nilai dia tu. Okay. Square root 22 XL 13.4 minus 8.6 squared. So jawapannya, therefore Z is equal to 22.5 ohm. Okay, so ini jawapannya. Okay, unit dia ohm impedance. Jangan bagi unit pelik-pelik yang pening nak tak faham unit apa bagi. Okay. Okay, so current flow in the circuit. Okay, kita dah ada VRMS, kita boleh kira lah current flow means that we want to calculate IRMS. Okay, so we want to calculate IRMS number 2. So VRMS equal to IRMS-Z. So IRMS kiralah VRMS over Z. VRMS dah ada, Z pun dah ada. Kau dapat soalan macam ni sangatlah senang. Kan? Dah siap. Okay, 9.8 ampere. And then the phase angle between the impedance and the current. Number 3. Okay, saya buat kat bawah ni lah. Okay. So number 3. Okay, kita nak kira phase angle. So this is the current I. This is Z, impedance. Ini nak kira ni. Kan? Bolehlah guna. Kalau kita lukis triangle ni, phase angle tu dah ada I, dah ada Z. Okay, guna je lah cos. Cos lah. So semua nilai tu dah ada. Kan? Cos. Boleh tak? Tapi R kita tak ada. R kita ada. Z. Ini I. Saya betulkan balik. Saya punya phasor diagram ni tertinggal R. I. Kan? Ini. Saya lukislah penuh-penuh XL minus XC. Kan? Ini saya punya triangle tadi. I. So kita akan guna R lah. Ya, ambil I pula. R. Sebab impedance partner dia mesti dengan R. Okay. So sekarang triangle ni. Yang ini adalah XL minus X. Saya tak muat. XL minus XC. Okay. Kalau awak tanya saya kan, nak kira angle, ni triangle. Semua nilai ni dah ada. R, Z, XL minus XC semua dah ada. Nak guna cos boleh, nak guna tangent boleh, nak guna sin pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So kalau saya nak senang, saya guna saja cos. Okay. R over Z. So, kita carilah the phase angle. Berapa you dapat? Awak kira. Saya je bagi jawapan. Berapa dapat? Berapa dapat? Siapa kira? Siapa rajin kira? Berapa dapat tu? 12.10 darjah. Betul ke? Okay, yang ni kita guna cos. Kalau saya tengok skema jawapan ni, dia adalah tangent. Dia guna tangent. Dia dapat 12.3 degree. Tapi betul je lah kan, kita guna tu 22 bagi 22. Kan, so 0.97777
Okay, 12.10. Kalau kita ambil 0.98, kita gundakan. Dia akan dapat 22.22. So, kalau kita ambil 0.98, 0.98, dia dapat 11.4. Okay, sama lah tu 0.988. Kalau kita ambil 0.98, 0.978. Let's try 0.978. Kita mesti dapatlah 12.04. Okay, betul lah tu. Yang penting jalan kerja kita tu betul. Kalau kata nak guna tangent, boleh tak nak guna tangent? Boleh je. Kalau you nak guna tangent, dia akan jadi tangent. Guna color lain lah. So tangent. Kan. So ni tadi jawapannya. So kalau you kata nak guna tangent, boleh tak? Boleh lah. Tangent adalah XL over XC over R. Kan? XL minus XC over R. Okay, over R. Boleh juga masukkan nilai dia tu. Sebab XL dengan XC kita dah dapat dah tadi 13.4 minus 8.6. And then you divide 22. R dia 22 kan. Sama juga Cumanya dia akan dapat, this one I think you akan dapat 12.3. Tapi tetap betul lah untuk dua-dua ni, sama je. Okay. 70 bagi 22. Sekejap. 13.4. Kita balik ni. Bahagi kat sini je. 22. Okay, 13.4 minus 8.6 divide 22. Okay. Saya dapat 12.3. Okay, kalau tanya saya mana betul? Dua-dua betul Dua-dua betul. Boleh And then power factor. Okay, for question number 4. Power factor adalah nilai tadi lah. Cos phi. Okay, awak tulis macam ni. Power factor is equal to cos phi. Okay, and then cos. Contoh you kira tadi berapa? 12.1. Okay. Dia angle tau. 12.1 degree. Make sure you're calculated in degree. Macam tu. So jawapan dia berapa tu? Kalau cos 12.1, 0.98. Sama 0.98. Kalau kata you nak guna 12.3, jawapan dia akan dapat sama. Okay. Power factor cos 12.3. Let's say nak guna 12.3. Dia takkan lari jauh lah. Sama. 0.98. Okay. So mana-mana cara pun samalah. Yang colour hitam ataupun colour purple tu. Boleh? Okay. Sempat lagi ni. Satu soalan lagi. Last. Okay, question number 6. Okay, tak muat ni. Saya nak pindahkan dia ke tempat lain. Okay, ni suruh lukis. Okay, sama juga 10 markah. Kita buat kat tepi ni lah. Okay. Alright, question number 6. Okay, we have a toy. Okay, it's placed 30 cm in front of the converging lens. Okay, kalau soalan tu bagi convex lens, senanglah. Kita tahu kan convex lens, focal length dia mesti positif. Tapi kalau soalan sebut converging lens, converge. Kan diverge mencapah, converge menumpu kan. Cahaya dia menumpu lepas pass through the lens. So focal length is positive. Convex lens, bukan convex mirror. Kalau convex mirror, focal length kita adalah negatif. Okay. So given U 30 cm. So kita nak sketch, okay. Sketch the ray diagram untuk tunjukkan formation of image. And then kira pula image distance. Okay. Lepas tu magnification pula. Lepas tu two characteristic. Okay, very simple. Straightforward. Okay, so sketch tu kena practice lah. Question number 1. So saya lukis secara ni je lah. Okay, nak cepat Okay, so lens. Ni masalah saya ni.
Okay, saya harap awak tak judge lukisan saya ni. Ya Allah. Lebih kurang lah. Okay. Okay, lepas tu kita ukur jarak tu kalau you ambil pembaris, ukur lah. Ni kita dah pesan semalam juga kan kita dah buat. Kalau daripada tengah tu, ukur dia lebih kurang. Contohlah focal length saya ambil lah sini. Lebih kurang yang belakang pun saya kena tambah. Dia mesti ikut scale yang betul supaya lukisan kita tu nanti image tu dia dapat tu lebih kurang je. Macam tu So F, ini C ataupun 2F lah. Sama juga belakang tu, sebab itu panjang daripada lens ke F tu lebih kurang sama. Macam tu lah Lepas tu ambil lah colour apa, image dulu. Image kat mana tadi dia kata 30 cm. Okay, so kita dah buat semalam juga. Saya kata apa, kalau yang panjang sini adalah 18, mestilah yang ini adalah 36. Kan 36 cm. So dia bagi dekat situ, U dia adalah 30 cm. Okay, ikut logiknya letak image tu mesti antara lah kat sini You letak image tu tak boleh lah kat sini, jauh sangat. Tak boleh juga dekat sini. Kan kurang daripada 18 cm. Dia dah bagi U tadi 30. So tak boleh dekat sini sebab ini panjangnya 36. So you letaklah kat sini, somewhere here. Okay, agak-agak je, tak apa. So 30 right? So 18, so might be somewhere here, object. Saya zoom sikit Okay. So dah siap. So kita mulakan lah. Kan? Ini adalah converge kan? So saya akan mula ray yang pertama. 1. Okay. So dia akan pergi ke arah F. Ini you kena practice. Macam tu. Okay, lepas tu yang kedua, ray yang kedua. Okay. Dia you practice terus ke tengah ini. Straight yang tengah ni. Daripada objek. Sekejap kurang saya punya ni. Macam tu lah lebih kurang. Ini ray yang kedua. Okay. So image kita yang terbentuk adalah dekat sini. Kan. Ni image kita. Besar tu. Dia sepatutnya besar tu. Okay. Daripada sini pun kita dah nampak dah characteristic of the image behind the lens. So behind the lens adalah real. Kan? Okay. Lepas tu dia inverted. And then dia lagi besar image kita ni. Label Jangan lupa label. Labelkan image kita I. Kan? And then dia adalah magnified. Okay. Okay. Daripada lukisan dah nampak lah. Okay. Boleh So settle question number 1. So determine the image distance. Okay. Ini masuk dalam calculation sajalah. 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. So F kita 18, positive 18. U kita 30. Kira V lah. V kita mesti akan dapat nilai positif sebab real image behind the convex lens. Okay, so settle that one. And then number 3, M is equal to negative V over U. Okay, kita masukkanlah nilai terus. Okay, so M, berapa dapat tu? Negative 1.5. Negative 1.5, okay. So negative sign bukan bermaksud dia virtual, tapi dia adalah inverted. Okay. And then the magnification is bigger than 1, which is 1.5. Kita tahu image yang terbentuk adalah besar lah. Daripada calculation kita dapat tentukan juga dia punya karakteristik walaupun kita tak lukis magnified. Okay. And then settle lah. Lepas tu nyatakan dua karakteristik. Tadi kita dah ada bagi 3 dah. 1, 2, 3. Okay. This one. Real, inverted, real, which is formed behind the convex lens.
inverted and then magnified. Okay, dia minta 2 saja, dia bagilah mana-mana 2. Okay, settle. The last question untuk hari ini. Okay, so 6B. So here we have a convex meniscus. Okay, so bila kita convex meniscus, okay, dia bagi sinilah R1. Okay, the 15 cm radius for convex surface and 23 cm from the concave surface, for the concave surface. Okay, so kalau convex meniscus, okay, nilai R1, okay, 15 dengan 23 tu, so dia adalah yang kecil tu lah, 15 cm. Okay, boleh eh? So determine the focal length of the lens. So kita akan guna Lensmaker equation. N material over N medium. 1 over R1 plus 1 over, minus 1 over R2. Convex meniscus. Kalau concave meniscus dia tebal sikit kan. Kurang macam ni lah. Lama saya padam je. Okay. So kalau kita tengok daripada mana-mana pun boleh lah. Okay, so dia kata 15 cm radius for the convex surface. So kalau awak nak label, boleh je lah nak label. So ini adalah R1. Ini concave surface. Okay. Okay. Ya, R2. Okay. So kalau you nak daripada sini nak tengok, boleh je lah. Okay, so the light from here. So you akan dapat R1 positive. Okay, this one should be positive. So if we substitute in the equation, so 1 over F, so the material is 1.52 and then over the medium. Okay, air minus 1. Okay, R1 should be positive. Kenapa R1 dia positif? Tengok daripada sini. Ni. Convex surface. Okay. Minus. Okay. So, mata kita tengok one side lah. Tengok sini daripada one side. Sama juga. Kalau kata boleh tak nak tengok belah kanan, boleh je. Nanti dia akan jadi R1 negatif, R2 pun negatif. Okay. Jadi kita buat yang belah kanan pula. Kan? Tapi tak payahlah you nak cuba-cuba kan. Banyak lagi benda nak kena fikir kan. So R2 kita tengok daripada kiri, kita nampak dia adalah convex surface. Kan? So positive value here. So R2 also positive value. Ingat ini penting. Okay, so masuklah nilai R1. So teruskan masukkan. R1 saya tadi 15. Okay, R2 saya adalah 23. Dapatlah focal length saya nanti. Kat sini jawapan saya ada 82.93 cm. Okay. Kalau kata nak tengok belah mana? Kalau kata nak tengok belah sini, boleh juga saya ambil colour merah lah. Boleh juga. Dia akan macam ni. You akan nampak R2, you akan nampak R2 dulu. Kan? So, ini akan jadi you punya R1 lah. Tapi R1 you akan jadi 23 cm. Negatif 23 cm. Kan? So, you tengok di sini. Sama juga. Ini dia punya R2, surface you yang kedua yang you nampak, dia adalah negatif 15 cm. Okay. So dia akan jadi 1 over F equal to 1.52 minus 1. 1 over R1. R1 yang surface yang pertama you nampak. So dia akan jadi berapa? Negatif Negatif 23. Betul. Okay, R1 dia akan jadi negatif 23. Kan R1. Okay, so plus minus 1 over R2. So surface awak yang kedua yang you nampak ini 15 cm, ini surface yang pertama 23. So kita akan letak negatif sebab kita tengok daripada sini. Kita nampak concave surface. Yang ni kita nampak dia adalah concave surface juga untuk R2. Tapi nilainya 15 ikut soalan. Soalan bagi tahu 15 cm radius untuk convex surface. Maknanya kalau kita nampak lens tu, the whole lens tu,
surface ini mesti kita nampak ini adalah bentuk convex, cembung. Ini nampak cengkung kan. So akan dapat negative 15. Okay. Okay, masa dah habis ni. So sebabnya bateri saya dah habis. Okay. So sama juga jawapan you akan dapat jawapan yang sama. Jawapan akan dapat jawapan yang sama 82.93 cm. Okay. So kita finish sampai soalan number 6. Okay. So esok tutorial yang terakhir kan. Last tutorial last kita akan buat, kita cubalah habiskan